Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan sedang jemaah yang dikasihi sekalian, dalam hidup ini kita disuruh supaya jadi orang baik, dan untuk jadi orang baik itu memerlukan kepada usaha, memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada tenaga dan sebagainya, kerana melakukan kebaikan itu adalah suatu perkara yang harus kita bayar sebelum kita masuk ke syurga Allah di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, sepanjang kita berusaha untuk jadi orang baik ini, tuan-tuan, kadang-kadang ada perkara-perkara baik yang kita buat itu ianya sukar dan jarang-jarang orang boleh lakukan. Misalnya kita boleh jaga solat berjemaah setiap awal waktu. Bukan suatu perkara yang semua orang boleh buat. Kita boleh bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan, juga bukan semua orang boleh buat. Kita boleh buat itu dan ini dan sebagainya. Jadi apabila kita berjaya, tuan-tuan, melaksanakan kebaikan yang kita lakukan, maka nafsu yang ada dalam diri kita ini dia meronta-ronta, menjadikan kita rasa ingin bercerita ataupun berkongsi kegembiraan kita itu dengan orang lain. Jadi apabila kita bercerita ataupun ingin berbicara mengenai pencapaian baik yang pernah kita buat dalam hidup ini, kadang-kadang kita berdepan dengan beberapa konsep dalam agama kita yang mengekang rasa gembira kita tadi. Misalnya kita takut kalau kita bercerita mengenai pencapaian kita nanti orang kata riak pula, ataupun takut dikata kita gurur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, adakah menjadi suatu kesalahan dalam agama kita apabila kita berjaya melakukan sesuatu perkara baik, dan baik itu rasanya dimanfaatkan oleh orang lain dengan sekian banyak? Adakah perkara itu menjadi suatu kesalahan? Dan pada masyarakat Melayu, tuan-tuan, hasil daripada kajian yang saya buat, dan kita jumpa ramai orang-orang Melayu yang hebat, tetapi bila mereka dah tua, mereka malu nak tulis autobiografi. Lebih-lebih lagi orang yang kuat agama, bila bencin dia mari masjid, lepas tu dia pula sebelum mari masjid dulu ketua pengarah itu dia buat projek itu, projek ini, dan projek itu memberi manfaat kepada ramai orang Islam hari ini. Tapi bila ditanya kepada dia, kenapa tak cerita dekat orang? Tak boleh, tak riak, nanti habis segala amalan saya. Jadi rasa seperti itu, tuan-tuan, bukanlah suatu yang salah. Cuma persoalannya, adakah betul bila kita bercerita baik yang pernah kita buat itu, ianya akan dikira dosa, ianya akan menghapuskan segala baik yang pernah kita lakukan? Jadi tuan-tuan, setahu saya ialah tidak salah kita bercerita mengenai pencapaian kita. Kerana kita lihat ya, apa yang kita baca daripada Al-Quranul Karim, apa yang kita baca daripada buku-buku sejarah mengenai tokoh-tokoh
Islam sebelum daripada kita, bagaimana kita tahu mengenai pencapaian mereka? Adalah kerana mereka juga berbicara mengenai pencapaian mereka. Cuma yang menjadi persoalan di sini, bagaimana harus kita berbicara mengenai pencapaian itu. Ada sepotong nasihat yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, karya beliau. Hikmah itu hikmah 187 kalau tak silap saya. Beliau mengatakan, man abbara ambasati ihsanihi asmatathul isaah, wa man abbara an basati ihsanillahi ilaihi lam yusmithul isaah. Yang bermaksud, sesiapa yang berbicara mengenai pencapaiannya dengan tidak menisbahkan pencapaian itu kepada Allah, maka dia akan ketipuan apabila orang tahu perkara sebenar. Sebaliknya, jika dia membicara mengenai pencapaiannya dengan menisbahkannya kepada Allah, maka dia tidak akan kesipuan apabila keadaan sebenar ataupun perkara sebenar itu diketahui. Daripada ungkapan itu, tuan-tuan, ada 3 perkara pokok yang dinyatakan oleh Tuan Syekh. Pertama ialah tidak salah kita berbicara mengenai pencapaian kita. Para sahabat pernah kalah dalam perang dan mereka sedih. Para sahabat Nabi pernah menang dalam perang, khususnya perang Badar, dan mereka gembira. Kalaulah mereka gembira dengan kemenangan perang itu ialah dosa, pasti baginda akan larang sahabat bergembira, meraihkan kegembiraan kemenangan mereka itu, kerana itu adalah dosa. Sebaliknya, Allah mengajar para sahabat dan tidak menegur para sahabat meraihkan kemenangan mereka itu. Cuma Allah beritahu dekat para sahabat, dan dia juga beritahu kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika yafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un. Yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, apabila kamu ingin bergembira dengan pencapaian yang telah kamu capai itu, maka jangan lupa nyatakan ianya adalah daripada anugerah Allah, ianya adalah daripada pemberian Allah, maka dengan sebab itu kamu memperolehinya. Maksudnya, tuan-tuan, tidak salah kita berbicara mengenai kita mencapai sesuatu target yang kita nak. Kalau kita berniaga, jualan perniagaan kita laris, tidak salah kita mengungkap rasa gembira. Ataupun tidak salah bila kita berjuang untuk jadi Perdana Menteri sekian lama, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Maka apa salahnya? Sebab benda tu kita lama dah berusaha untuk itu dan kita dapat. Maka ucaplah, gembiralah. Cuma dipesan, semasa kamu mengungkap kegembiraan itu, jangan lupa mengatakan bahawa apa yang kamu capai itu adalah taufik, adalah pertolongan, adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa yang kamu capai. Orang Sufi mengatakan ada 3 kebaikan setiap kali kita memperolehi sesuatu kejayaan. Kita ungkap kegembiraan itu dengan mengaitkannya kepada Allah. Kebaikan yang pertama, tuan-tuan, Allah suka sangat dengan kita. Sebab ketika mana kita teruja, yang lazimnya manusia itu akan lupa Tuhan ketika dia teruja, tapi kita masih ingat Allah ketika mana kita teruja, gembira dengan sesuatu nikmat. Itu perkara yang pertama yang kita dapat kebaikannya. Yang kedua, tuan-tuan, kita dikira sebagai seorang yang bersyukur di atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah pernah berjanji dengan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kamu bersyukur, nescaya kami akan terus berikan pencapaian itu pada kamu. Sebaliknya, jika kamu tidak bersyukur, maka kami akan memberi azab yang pedih. Di antara maknanya, dia menarik balik apa yang telah dia beri kepada kita. Manakala kebaikan yang ketiga, apabila kita mengungkap apa yang kita gembira kerana kita mencapainya tadi, ialah kita tadi seolah-olah menjadikan apa yang kita dapat itu, kita semacam berikrar dengan Allah bahawa kita akan guna apa yang kita dapat itu selari seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu pada faham saya, tidak salah kita bercerita mengenai pencapaian kita. Apa salahnya? Alhamdulillah, saya dulu masa bekerja sebagai pegawai kerajaan sempatlah menjadi ketua pengarah, jadi itu, jadi ini. Semasa saya jadi ketua pengarah, saya buat itu dan saya dah buat ini. Alhamdulillah, semasa saya pernah menjadi Perdana Menteri dulu, saya buat itu, saya buat ini. Cuma kalah dalam pilihan raya lepas, tak sempat nak buat lagi. Yang baru naik pula, Alhamdulillah, saya akan buat itu dan buat ini. Maka itu bermaksud tidak salahnya orang bercerita apa yang dia nak. Cuma semasa mengungkap itu, jangan lupa bahawa itu semua datangnya daripada Allah, dan Allah boleh mengekalkannya dan Allah boleh merampasnya balik. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, perkara yang pertama yang ingin dinyatakan oleh Tuan Syekh, bahawa kita bila dapat sesuatu, ketika mana ingin mengungkap kejayaannya, janganlah kita ingat manusia sahaja, tapi kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertama sekali ingatlah bahawa itu adalah anugerah Allah kepada kita, dan kalau kita lupa Allah, nanti Allah akan sungkurkan kita di depan, walaupun beberapa langkah kita melangkah di atas kesombongan itu. Itu perkara yang pertama tuan-tuan. Perkara yang kedua tuan-tuan, Tuan Syekh ingin menyatakan kepada kita, setiap pencapaian yang kita capai itu tuan-tuan, ianya tidaklah bermaksud kita berhak secara mutlak. Di sana masih ada kelompongan, di sana masih ada kekurangan, di sana masih ada beberapa perkara yang tidak cukup untuk kita sebenarnya mendapat anugerah itu. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang suka menutup kelemahan hamba-Nya, maka Allah menutup kelemahan itu daripada pengetahuan orang, akhirnya kita mendapat sesuatu itu. Ada satu hikmah dalam kitab Hikam pula juga mengatakan, bila seseorang itu memuji kamu, bukanlah kerana kamu baik sangat, tetapi kerana orang itu tidak tahu kelemahan kamu. Sebaliknya, kamu lebih tahu akan kelemahan kamu sendiri, maka lebih baik kamu menyedari akan hakikat itu daripada kamu tertipu dengan pujian orang. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup ini kita dapat sesuatu bukan kerana kita sempurna sangat. Banyak keadaan-keadaan yang menjadikan kita dapat benda itu. Ada orang dapat kahwin dengan artis popular. Kita pun rasa macam manalah artis popular yang cantik tu kahwin dengan dia. Kalaulah artis itu matanya terang, pasti tak kahwin dengan dia, sebab dianya macam penyelok dekat tandas tu je, herok pendek orang, tapi hati perempuan tu lock kat dia. Tapi apa nak buat apa, dia dah kahwin. Tapi bila ditanya cerita sebenar, kerana artis perempuan tadi adalah sebab-sebab tertentu nak bunuh diri, dia selamatkan, jadi boleh kahwin dengan dia. Ada orang kadang naik pangkat kerana berkebetulan calon yang sebenar mati kemalangan. Jadi oleh kerana pangkat itu perlu dilantik, dia pula senior, maka dapatlah dekat dia.
Jadi tuan-tuan, dalam hidup ini bukan bermaksud bila kita dapat sesuatu itu, ianya adalah 100% kerana kita ialah sempurna. Tidak begitu tuan-tuan. Tidak begitu. Banyak perkara dalam hidup ini berlaku disebabkan oleh percaturan-percaturan yang kita tidak sangka. Jadi bila berlaku perkara tersebut, dan ketika mana kita mengungkap akan apa yang kita dapat itu, janganlah kita lupa bahawa kita sebenarnya dibantu oleh orang lain untuk mencapai benda itu. Dulu tuan-tuan, dalam 8 tahun yang lalu, ujung-ujung tahun macam ni, saya santai-santai tengok apa yang berbaki. Ikut jugalah satu perkembangan hiburan anugerah bintang popular berita harian. Ada seorang pelakon itu, tak jauh rumah dia, duduk di Kota Damansara. Orang Melayu. Dia berlakon, cuma lakonannya itu agak baik, saya pun suka, maka saya pun WhatsApp lah calon dia untuk menjadi seorang pelakon yang baik. Bila dia dapat anugerah itu tuan-tuan, dia pun naik dan dia pun mengatakan bahawa dia malu untuk bercakap bahasa Melayu. Dia sebut, sound stupid when I speak Malay. Jadi bila dia cakap macam tu, sedangkan semua filem yang dia lakonkan adalah filem Melayu, maka saya pun menyesal. Dan bila menyesal, tahun depan dia dah tak naik-naik dan sampai sekarang dah tak berlakon tuan-tuan. Jadi bermaksud awak menang lakonan itu kan disokong oleh orang-orang Melayu. Jadi janganlah hina orang Melayu pula bila kamu sudah mendapat perkara tadi. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita dapat sesuatu dalam hidup ini bukan kerana kita seorang sempurna, tapi mungkin kerana ada faktor lain yang menyokong dan sebagainya. Jadi apabila kita ingin mengungkap kejayaan kita itu, kita jangan lupa ada orang yang sengaja menyembunyikan kelemahan kita kerana ingin beri peluang kepada kita. Maka janganlah kita berlebihan menghina orang, mengata orang, mencaci orang kerana takut bila didedahkan perkara sebenar, maka tembelang itu bila telah terbuka, maka kita sendirilah akan kesipuan, malu disebabkan oleh kesombongan tadi. Tidak hilangnya bisa ataupun tidak hilangnya kehebatan seseorang itu kalau dia bersikap rendah diri, tetapi jika dia bersikap sombong, maka orang tidak akan membantunya dalam apa yang dia capai tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, bila kita berbicara mengenai pencapaian kita, berbicaralah. Tidak ada siapa yang nak marah, dan kita pun berkongsi gembira kerana tuan-tuan mencapai sesuatu yang gemilang. Kita berkongsi gembira kerana tuan-tuan adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk mendapat sesuatu yang hebat itu. Tetapi dinasihati, ketika mana mengungkap kegembiraan, jangan kita ingat ianya adalah disebabkan kita cukup layak untuk perkara tadi. Kita bercakap dalam konteks individu, ataupun kita bercakap dalam konteks keluarga, kita bercakap dalam konteks masyarakat, kita bercakap dalam konteks negara sekalipun, sikap itulah yang perlu ada pada kita. Kadang-kadang kita menang sesuatu competition bukan kerana kita pandai sangat, tetapi mungkin kerana pada ketika itu musuh tadi ataupun lawan kita dah boring dah dengan kemenangan, akhir sekali dia buatlah sedikit kesilapan, maka kemenangan itu dapat pada kita. Ada satu sukan ya tuan-tuan, ada satu sukan saya lihat, orang tu main lumba lari, laju dia lari tuan-tuan, dia laju tuan-tuan, maka dia pun gembira sebab dia menang dalam lumba lari. Tapi saya pun terfikir, macam mana sepanjang dia berlari ada kamera yang boleh ikut dia? Bermaksud orang yang jadi kameraman lebih laju dari dia tuan-tuan. Kameraman tu lebih laju dari dia berlari, sebab sepanjang dia berlari, kameraman tu boleh ambil je gambar dia sampai ke garis penamat. Jadi sebenarnya mujurlah kameraman tu tak masuk competition tu. Kalau kameraman tu masuk pertandingan itu, dia tak dapat lari teraju tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan kepada kita, dia bukanlah pelari teraju yang benar-benar laju, tapi kerana ada orang yang lebih laju dari dia, tidak masuk perlumbaan itu. Jadi dia pun sedar diri bila dia seronok, lepas tu dia tengok kameraman, dia pun
Tunduk, dia pun hormat kepada kameraman kerana kameraman jauh lebih laju lagi daripada dia. Maka samalah juga tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita berniaga, nasi kita bukannya sedap sangat. Cuma berkebetulan orang yang jual nasi sedap itu demam. Tak mari tuan-tuan. Jadi oleh kerana orang semua lapar, belilah nasi kita. Maka kita pun seronok. Tengok aku masak sedap. Sebenarnya tak sedap pun. Berkebetulan tak ada orang tu je tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, haruslah kita ingat bahawa kita tidak sempurna tuan-tuan. Bila Allah beri kepada kita, tidaklah bermaksud kita benar-benar layak pada perkara itu, tetapi ianya disebabkan oleh banyak sebab yang kita tidak tahu, ianya percaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita dapat perkara tadi, ungkaplah ianya dalam bentuk yang sederhana, tanpa mengguris orang lain, tanpa mengata kepada orang lain. Sebaliknya kita mensyukuri di atas pemberian itu. Perkara yang kedua dan ketiga tuan-tuan, apa yang ingin dinyatakan oleh Tuan Syekh dalam hikmah yang saya baca tadi, bahawa kita hidup ini tuan-tuan, kita tidak one man show. Bukan kita buat seorang tuan-tuan, kita buat secara kolektif. Tak ada orang yang hidup di muka bumi ini dia boleh capai apa-apa kerana dia seorang. Tak ada orang tuan-tuan. Ada seorang sastrawan negara pernah menulis satu sajak, saya pun tak berapa ingat, cuma ingatnya dia sebut, jika hari ini seorang Perdana Menteri memerintah, seorang jurutera membina bangunan, seorang profesor di universiti, orang yang pertama berjasa kepada semua itu adalah guru di sekolah rendahnya yang mengajarnya baca tulis. Maksudnya tuan-tuan, tak ada orang yang berjaya pada hari ini dia berjaya kerana diri dia sendiri. Sebaliknya dia berjaya kerana ada orang lain support dia, ada orang lain sokong dia, ada orang lain berkorban untuk dia. Maka oleh kerana itu, ketika mana kita mengungkap kejayaan kita, kita jangan lupa orang-orang yang pernah bersama dengan kita, ibu bapa kita, guru kita, kawan-kawan kita yang berkorban untuk kita. Maka di ketika mana kita meraih kejayaan itu, maka kita hargailah semua mereka. Ada satu contoh yang harus kita contohi, bila mana Allah Subhanahu wa taala melaknat Qarun, laknatullahu alaih, adalah bukan kerana Qarun itu kaya tuan-tuan. Bukan kerana bila Qarun kaya, agama marah kepada orang yang kaya, maka agama laknat orang kaya. Bukan itu laknat yang berlaku terhadap Qarun. Sebaliknya laknat yang terkena ke atas Qarun apabila Qarun merasakan dia kaya kerana hasil usahanya sendiri. Kalau dilihat kepada siapa Qarun, Qarun asalnya adalah seorang pengikut marahin Nabi Musa. Kalau kita sebut dalam politik sekarang, orang yang pacok bendera je zaman Nabi Musa tu, pengikut biasa Nabi Musa. Tapi oleh kerana dia ikut Nabi Musa sekian lama dan Nabi Musa kenal dia, maka dia pun mintalah dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa doakan dia sesuatu. Kalau dalam bahasa politik sekarang, dah bos kena menang ni pula, mintalah sikit projek. Lebih kurang begitulah. Jadi Qarun dapatlah doa Nabi Musa, di mana Qarun diberi kepandaian untuk mengolah chemical, menjadikan bahan yang diolah itu jadi emas sadur. Bukan emas asli pun, emas sadur. Jadi bila Qarun dapat buat emas sadur itu tuan-tuan, Qarun pun juallah kepada rakyat miskin. Sebab orang kaya mana pakai emas sadur, orang miskin jelah pakai emas sadur. Jadi Qarun jual hasil yang hasil kemajuan atau hasil kebijakannya itu dijual pada orang miskin. Oleh kerana orang miskin ramai, maka perniagaan Qarun menjadi laku dan dia menjadi kaya. Bila Qarun sudah kaya, maka Musa datang menegur kepada Qarun. Dengan kata Musa, wahai Qarun, kamu kaya ini kerana orang miskin support kamu. Maka sebahagian daripada keuntungan yang kamu dapat ini, apa salahnya diberikan balik kepada orang miskin?
Maka Qarun dengan lantas mengata kepada Musa dengan satu ungkapan yang cukup dibenci oleh Allah, dan kita diminta supaya jangan mengungkap itu kerana kita juga akan dilaknat oleh Allah bila kita menyebut ungkapan yang sama. Apa kata Qarun? Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Kata Qarun, wahai Musa, aku dapat semua ini adalah usaha aku sendiri. Kenapa aku harus tolong orang miskin? Dia terlupa bahawa produk dia itu dibeli oleh orang miskin. Orang kaya tak beli pun produk dia sebab emas hadut. Jadi bila dia menjadi kaya, kekayaannya itu adalah hasil daripada sokongan yang diberi oleh orang miskin. Jadi bila dia dah kaya, dia lupa untuk memulangkan sedikit keuntungan daripada perniagaannya itu kepada orang miskin dan mengatakan ungkapan itu dan dibenci oleh Allah, maka Allah letaknya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila kita menyedari laknatnya Allah kepada Qarun bukan kerana dia kaya, tapi laknat kepada Allah kepada Qarun kerana Qarun lupa dia dapat apa yang dia ada pada ketika itu, kekayaan, kemewahan. Ianya bukan datang daripada dia seorang, dia datang daripada orang lain yang menyokong perniagaannya. Maka haruslah kita menginsafi. Kalau hari ini tuan-tuan seorang peniaga yang berjaya, alhamdulillah, Allah beri perniagaan tuan-tuan baik. Tapi tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan menjadi kaya kerana ada orang lain yang tak pandai berniaga membeli produk tuan-tuan. Maka jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa berkongsi harta untuk orang-orang miskin. Kalau hari ini tuan-tuan mempunyai kuasa, tuan-tuan jangan lupa bahawa kuasa itu tidak datang dari tuan-tuan seorang. Sebaliknya dia datang daripada orang ramai yang menyokong. Maka bila duduk di atas, lakukanlah apa yang terbaik untuk rakyat. Lakukanlah dengan secara adil dan saksama. Apa yang kita janji untuk melakukan pemerintahan yang terbaik harus kita lakukan, kerana kita diangkat dengan suatu harapan agar kita mempunyai suatu kepimpinan yang baik yang kita semua nantikan. Jadi bermaksud tuan-tuan, apa yang dinyatakan oleh Tuan Syekh, man abbara ambasati ihsanihi asmatatul isaah wa man abbara ambasati ihsanillahi ilaihi lam yusmithul isaah. Sesiapa yang membicarakan mengenai pencapaiannya tanpa mengaitkan pencapaian itu dengan Allah, maka dia akan ketipuan bila Allah mendedahkan perkara yang benar. Sebaliknya, sesiapa yang berbicara mengenai pencapaiannya dengan mengaitkannya dengan Allah, maka Allah akan menjaganya dan dia tidak akan dimalukan. Semoga kita dapat melaksanakan apa yang diajar oleh agama itu, baik hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan suami isteri kita, hubungan kita dengan kawan-kawan di tempat kerja, hubungan kita dalam hidup bernegara. Semoga kita dirahmati oleh Allah dan mendapat sebuah kerajaan ataupun mendapat sebuah masyarakat yang harmoni dan sama-sama hidup dalam keadaan tenteram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.